Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Okey. Sebelum ni cikgu ada bagi satu potongan ayat. Cikgu minta kamu hafal ayat tersebut. Okey. Ayat ni kan. Ayat dia berbunyi begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Okey. Maksud ayat ni, Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Okey, ayat ni selalunya kita baca ketika kita nak tutup doa, satu doa macam kata di atas ni. Bila kita baca doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selalunya apa-apa doa sekalipun selalu kita sudahi dengan ayat ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey. Ayat ni ada maksud dia. Macam cikgu kata tadilah, doa untuk kita dijauhkan pada api neraka dan diberi segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey. Jadi cikgu nak minta kamu, hari ni cikgu tak mau dengar lagi apa yang kamu hafal. Sebabnya cikgu bagi lagi masa untuk kamu hafal ayat tersebut. Minggu depan pada hari Selasa cikgu akan tanya yang kamu dah hafal, ayat yang kamu dah hafal, ayat ni lah. Okey. Seterusnya, untuk hari ni kita akan masuk tajuk yang lain, iaitu kamu tengok muka surat. Kamu tengok muka surat 65. Putar kamu muka surat 65. Kita tengok muka surat 65. Okey, kita akan masuk bahagian hadis. Sebelum ni kita dah belajar pasal makanan halal dan haram kan. Okey, sekarang ni kita akan masuk bahagian hadis, iaitu tajuk tuntutan bercakap perkara yang baik. Kita akan masuk tajuk ni, itu tuntutan bercakap perkara yang baik. Okey, cuba kamu tengok gambar yang diberi. Okey, ada satu pepatah Melayu yang berbunyi begini, sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Okey, pepatah ni ada kaitan dengan tajuk kita yang akan belajar ni lah kan. Okey, kenapa kata sebab mulut badan binasa? Okey, cuba kita tengok maksud peribahasa ni dulu. Okey, artinya percakapan yang kasar kerap kali mendatangkan kesan tidak baik pada diri sendiri. Okey, kemudian kenapa dia kata percakapan kasar mendatangkan kesan tidak baik pada diri sendiri? Okey, kadang bila kita bercakap sesuatu yang tidak baik, kesan ni kita akan dapat balik. Kalau macam kata contoh kita mengumpat orang lain kan, kita mengumpat, kesan dia kita boleh menyebabkan berlaku pergaduhan, orang dah tak percaya dekat kita dan sebagainya. Jadi sebab tu bila kita nak bercakap pun kita kena berhati-hati, kita kena fikir baik dan buruk. Kalau andai kata kita tak boleh nak cakap benda yang baik, lebih baik kita diamkan. Kalau benda tu kita tak pasti, kita diamkan. Jangan kita menyebarkan fitnah dan jangan kita menjadi sebab berlakunya fitnah. Okey, cikgu ada buat slide, cikgu akan berpandukan slide yang cikgu buat. Tapi kita tengok ayat hadis ni. Hadis ni, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Daripada hadis ni, hadis yang ni pun apa ni, Nabi Muhammad kata, siapa yang beriman pada Allah pada hari akhirat dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maksudnya, orang yang beriman ni kena cakap benda yang baik sahaja. Maksud kalau tak tahu nak cakap apa, lebih baik diam. Okey. Kita tengok ke slide yang cikgu dah buat ni. Okey. Kita tengok di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat membaca potongan hadis berkaitan tuntutan bercakap perkara yang baik dan maksudnya. Kedua, menyatakan pengajaran dari hadis berkaitan tuntutan bercakap perkara baik. Ketiga, menjelaskan dengan contoh bercakap perkara baik dan tidak baik. Keempat, menjelaskan akibat bercakap perkara tidak baik. Dan kelima, mengamalkan bercakap perkara baik dalam kehidupan seharian. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada tajuk yang kita akan bincangkan hari ini, cikgu nak bagi tahu kenapa perlu kita bercakap perkara yang baik. Kenapa kita perlu bercakap dengan perkara yang baik, cakap benda yang baik sahaja. Kenapa kita tidak boleh bercakap benda yang tak baik? Okey. Kita kena faham satu benda lah. Ada satu peribahasa kata lidah lebih tajam pada pisau. Maksud benda ni pun, maksud peribahasa ni pun dah menggambarkan bahawa percakapan kita tu terkadang boleh menggurus hati orang lain. Kadang kita kita mungkin terlepas pandang atau kita fikir atau cakap kita tu mungkin biasa saja, tapi orang yang mendengar, orang yang kita berkata, mungkin dia terasa hati dan sebagainya. Kadang bila kata kerana lidah ni dalam percakapan kita boleh berlaku pergaduhan yang kita tidak inginkan. Jadi sebab tu kita dituntut untuk bercakap perkara yang baik supaya tiada pergaduhan, tak ada pemusuhan dan sebagainya. Okey, ini adalah hadis yang cikgu bacakan tadilah, sama sahaja seperti yang cikgu baca tadi. Okey, kita tengok maksud pengajaran hadis. Okey, yang pertama sekali dia kata Islam menggalakkan kita berdiam diri daripada bercakap perkara yang sia-sia untuk mengelakkan kita daripada melakukan banyak dosa. Daripada kita nak bercakap perkara yang sia-sia yang tak ada manfaat, lebih baik kita diam diri sahaja. Kalau cakap pun dah dapat dosa sahaja. Okay, seorang itu akan dipandang mulia jika sentiasa bercakap perkara yang baik. Orang yang banyak bercakap akan melakukan banyak kesilapan yang boleh menjadi dosa. Tutur kata yang baik, lembut dan sopan dapat melembutkan hati yang keras. Berfikir sebelum berkata-kata dapat menghalau pelbagai fitnah yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Okey. Kadang bila kita dalam keadaan marah, kita akan cakap benda yang perkataan yang tidak elok. Jadi sebab tu orang kata bila kata orang tengah marah kita jangan balas dengan marah balik. Jadi kita lembutkan perkataan kita, tutur bahasa kita cakap dengan lembut. Kemudian orang tersebut pun akan lembut, cakap dengan lembut. Kalau kita marah, dia marah, kita marah, maka boleh jadi keadaan lebih mungkin jadi lebih tegang lah, lebih panas lah kan. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya, cuba tengok gambar ni. Bila kamu bercakap dengan orang dengan keadaan, dengan muka yang senyum, dengan intonasi yang betul, dengan bahasa yang betul dan sebagainya, orang pun akan rasa seronok, akan rasa happy, akan rasa senang bergaul dengan kamu. Tapi kalau kata orang, bila kata kamu bercakap dengan orang dengan marah-marah, dengan meneking dan sebagainya, orang akan rasa menyampah dan meluatlah dengan kata-kata kamu kan. Jadi sebab tu kita dalam bercakap pun kita kena bercakap dengan perkara yang baik. Okey. Ciri-ciri percakapan yang baik pertama, nasihat menasihati untuk kebaikan, menggunakan bahasa yang baik ketika bercakap dengan berhemah dan sopan, memanggil seorang dengan panggilan yang baik, bercakap benar dan perkara yang baik sahaja, memberikan ucapan tahniah dan pujian untuk suatu
kejayaan dan mengucapkan takziah untuk perkara yang menduka citakan. Okey. Ini adalah antara ciri-ciri percakapan yang baik. Yang pertama tadi dia kata nasihati untuk kebaikan. Kalau kata kita tengok sahabat kita atau kawan kita atau siapa-siapa keluarga kita yang ada masalah, kita saling menasihati mereka. Nasihat yang baiklah. Jangan kamu pergi macam menambahkan kemarahan orang tersebut. Kamu nasihat yang baik-baik. Contohnya kata, marilah jomlah kita makan bersama, kan? Ajak dia, kan? Jom kita makan bersama. Ada masalah ke? Ceritalah apa semua, kan? Cakap benda yang baik. Kemudian menggunakan bahasa yang baik ketika bercakap. Okey, bila kita bercakap, menggunakan bahasa yang baik. Kalau orang tu lebih tua, kita guna bahasakan diri dia pakcik ke, encik ke dan sebagainya. Jangan kita cakap dengan keadaan yang kurang sopan lah. Kemudian bercakap dengan berhemah dan sopan. Macam tadi cikgu cakap, kalau kata kamu bercakap dengan orang yang lebih tua, macam mana kamu, apa bahasa kamu nak gunakan? Boleh tak kamu nak cakap aku hang macam tu, kan? Tak boleh, kan? Jadi guna bahasa yang sesuai. Memanggil seseorang dengan panggilan yang baik. Macam tadi cikgu cakap tadilah. Okay, bercakap benar dan perkara yang baik saja. Bercakap benar walaupun benda tu pahit ataupun benda tu sukar diterima, tapi bercakap benar. Pasal perkara yang baik saja. Kalau anda benda tu boleh mendatangkan pergaduhan dan sebagainya, lebih baik kita diam. Contohnya, cikgu bagi contoh, katakanlah kamu ada dua orang kawan ni saling bergaduh. Kamu jadi orang tengah. Okey. Kamu jadi orang tengah, apa peranan kamu? Macam mana kamu nak baikkan kawan kamu yang dua orang yang bergaduh ni, kan? Okey. Kamu boleh cerita dekat, katakanlah kamu cerita dekat A kata, okey, A kata B ajak kita makan, jomlah kita pergi makan, kan? Lepas tu pick up B, pick up kawan yang B ni kata, B, A ajak makan, jom kita makan bersama. Secara tak rasa kamu mengeratkan silaturahim kembali, kan? Tapi kalau kata kamu ni bercakap tak baik, ada niat tak baik, kamu pergi batu api diorang ni, maka boleh berlaku pergaduhan yang besar. Okey. Terusnya memberi ucapan tahniah dan pujian untuk suatu kejayaan. Kalau kata kawan kita dapat hadiah ke atau anugerah apa, kan, cakap tahniah, kan, dengan ikhlas, seikhlasnya. Jangan kata kita mulut je cakap tahniah, tapi dalam hati kita menyumpah, kan, tak boleh lah, kan. Kemudian kalau kata berlaku suatu yang kemalangan ke apa sebagainya, perkara yang menduka citakan kawan kita cakap takziah. Contoh kalau kata kawan kita aksiden, salam takziah sebab aksiden, kan. Takziah ni bukan saja untuk kematian, tapi juga bila mana berlaku perkara yang menyedihkan, contoh kemalangan ke apa, kan, kehilangan sesiapa, cakap takziah tu. Takziah kami ucapkan sebab takziah sebab apa, terlibat dengan kemalangan dan sebagainya, kan. Okey, seterusnya, ciri-ciri percakapan yang tidak baik. Okey, pertama sekali bercakap dengan kasar dan kesat. Untuk maki, hamun orang apa semua, kan. Siapa yang suka, orang lain pun tak, orang siapa pun tak suka. Tak kisahlah siapa pun, kan, kalau kita duk cakap maki-maki apa semua, kan, orang tak suka. Mengumpat dan menceritakan keburukan orang lain. Okey. Kemudian bercakap dusta. Dusta ni bercakap bohong lah. Okay, percakapan yang boleh menimbulkan fitnah. Saja kita nak batu-batu apikan orang, kita saja menyebarkan fitnah yang benda yang tak ada pun, kan. Kata-kata yang mencelah dan mengeji. Seperti contoh dia kata katakanlah orang tu dia keluarga dia miskin, ayah dia kerja ke sawah saja, kan. Lepas tu kamu kata keluarga hang miskin, kan, baju pun koyak je, kan. Tak boleh, kan. Kita kena menjaga hati orang lain juga. Dia suka meninggi diri dan menunjuk-nunjuk. Jadi orang yang takabur. Takabur ni maksudnya orang yang suka bangga diri sendiri. Dia tengok dia yang lebih baik pada orang lain. Kata, aku ada bag yang mahal, kan. Kau tak ada, kan. Macam tu, kan. Tak boleh. Last kali percakapan yang meninggikan suara atau menjerit-jerit.
kita bercakap dengan orang, kita bercakap dengan menjerit. Tak bolehlah. Kalau kata kamu sebagai orang yang mendengar orang menjerit kamu pun, kamu akan terasa hati, kamu akan rasa macam nak marah balik kan. Jadi kata kalau bercakap dengan orang, cakap dengan baik. Ada satu hari nanti kalau kamu jadi pemimpin ke, kamu nak bercakap dengan orang bawahan kamu pun, cakap dengan nada yang betul lah, nada yang baik dan sebagainya. Orang akan lebih hormat pada kamu kalau kamu cakap dengan baik pada kamu duk meneki-neki orang kan. Okay, seterusnya, akibat bercakap perkara yang tidak baik. Okay, sini ada 10. Kamu boleh tengok dalam teks kamu, mungkin dekat sini macam kecil sikit dia tulisan kan. Okay, ada 10 perkara yang akibat bercakap perkara yang tidak baik. Yang pertama sekali, menimbulkan rasa kurang senang dan berkecil hati. Kadang kita fikir kenapa orang tu tak mau bercakap dengan kita kan. Mungkin kita kena muhasabah diri. Mungkin kalau kita cakap benda yang dia tak suka. Contohnya, kita mengumpat dia secara kita tak sengaja kan. Kita pergi cakap pasal diri dia dekat orang lain. Macam tu kan. Dia terdengar dan dia berasa terkecil hati lah kan. Okay. Berlaku pemusuhan dan pertengkaran. Yang ni, bila mana kita duk cerita pasal hal orang lain, boleh berlaku pemusuhan dan pertengkaran. Okay, hilang rasa hormat dan kepercayaan. Orang yang kita cerita tu mungkin dia tak percaya dah dekat kita. Mana tahu orang yang kita cerita tu kawan baik kita kan. Lepas tu kita pergi cerita pula aib dia dekat orang. Dia pun dah tak percaya pada kita. Dia putus hubungan kekeluargaan. Yang ni selalu berlaku. Kadang dalam ahli keluarga pun berlaku saling mengumpat, saling tengki-menengki dan sebagainya. Tak mau cakap baik-baik, duk kata hang, kata aku kan. Boleh putus hubungan kekeluargaan. Okay, yang kelima, melakukan banyak kesilapan. Bila kita banyak bercakap benda yang sia-sia, kita boleh banyak sangat kesilapan kita akan buat. Sebab itu dalam hadis yang tadi kita belajar tadi, dia kata lebih baik bercakap baik atau diam. Maksudnya kalau kata kita tak ada benda baik nak cakap, kita diam sahaja. Nombor 6, menjejaskan persahabatan. Bila mana kita duk cakap keburukan orang lain dan sebagainya, memang kawan yang dengar tu pun akan rasa menyampah. Okay, nombor 7, dibenci dan dijauhi rakan. Nombor 8, menimbulkan kemarahan. Nombor 9, bermasam muka. Dan nombor 10, mendapat dosa. Okay. Kadang-kadang sebab tu kita perasan mungkinlah kalau kita berkawan-kawan, tiba-tiba kawan yang kita dapat dia jadi jauh dengan kita kan. Kadang sebab kita punya tutur kata kita punya percakapan kita yang menyebabkan dia rasa kurang senang dengan kita atau terasa hati dengan kita kan. Jadi kita kena muhasabah diri kan. Kalau kata ada benda ni berlaku, kita ubah diri sendiri kan. Muhasabah diri kan. Okay, cuba tengok dalam konteks kamu tu ada satu ayat termasuk firman Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Percaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Okay. Kadang kamu fikir kamu ni tak ada dosa. Kadang kita fikir kita ni tak ada dosa. Kita hari-hari kita buat benda yang baik je. Kita sedekah dengan orang, kita semayang tak tinggal apa semua. Kita fikir kita ni. Okay, tadi cikgu kata kalau kata macam kita ingat diri kita ni tak melakukan sebarang dosa. Kita dah fikir aku ni rajin semayang, rajin bersedekah, rajin puasa dan sebagainya. Maka aku ni lebih baik pada orang lain, jadi kita pandang rendah pada orang lain. Dan kita rasa kita ni lebih baik lah. Tak boleh lah. Okay. Kemudian panduan untuk meninggalkan percakapan yang tidak baik. Okay. Nombor 1 dia kata sini, mengucapkan maaf apabila melakukan kesilapan. Okay. Bila mana kita meminta maaf pada orang lain, tidak bermakna diri kita ni lebih rendah atau lebih hina pada orang lain. Kadang contohnya bila kita bergaduh dengan orang lain kan, walaupun kita tak salah kalau kita minta maaf. Minta maaf bukan bermaksud kita mengalah, tapi lebih kepada kita tidak mahu berlaku sesuatu yang lebih besar kan.
Okay. Dan sentiasa mengucapkan terima kasih. Apa saja kalau ada orang tolong kamu, kamu ucapkan terima kasih. Yang ketiga, biasakan diri bercakap hanya ketika perlu. Macam hadis tadilah bercakap, hadis tadilah perkataan bercakap perkara yang baik atau diam. Kalau kata tak ada keperluan untuk kamu bercakap perkara yang bercakap perkara apa pun, kamu diam saja kan. Okay, lepas tu jangan suka bercerita hal orang lain. Kamu kena ingat, bila mana kamu buka cerita pasal hal orang lain juga akan melakukan perkara yang sama dekat kamu. Jadi lebih baik kita tak mahu orang cakap pasal kita diam je kan. Okay, berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Sebelum kita nak kata-kata, kita kena fikir dahulu. Ayat apa aku nak pakai. Kawan aku ni tengah bad mood, mood dia tak okey. Kalau aku marah-marah lagi kan, dia terasa hati kan. Jadi kita nak kena atur kan, apa kita nak cakap kan, ayat apa kita nak pakai. Kita nak kita nak cakap tu, intonasi kita tu macam mana. Ke-6, jauhi perkara mungkar. Kadang bila mana kita selalu contohnya kita ambil benda yang salah, contoh macam dadah dan sebagainya kan, dadah, minuman keras, alkohol sebagainya, kita dalam keadaan pengaruh dadah dan sebagainya, kita hilang kewarasan. Time itulah kita akan cakap benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Okay, nombor 7, berdiam diri atau meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah. Contohnya kamu nampak kawan kamu tengah duk gosip, ada satu kumpulan ni tengah duk gosip kan, gosip je kerja kan, duk mengumpat orang lain kan. Kalau kata dah nampak macam tu, janganlah kamu pun pergi join kaki. Kita jauhkanlah diri pada berkawan dengan mereka ataupun bercampur dengan mereka kan. Bila tengok dia pun ni tengah duk gosip-gosip, terbaik aku samakan diri aku kan. Kalau kata kamu pun tumpang kaki, kamu pun tambah dosa kamu sendiri kan. Okey. Yang dalam sekali latih diri untuk sentiasa berzikir. Bila mana terdetik di hati kamu untuk mengumpat hal orang lain ke apa ke, kamu cepat-cepat berzikir dalam hati kan. Sebab zikir ni bukan saja dia sucikan diri, tapi dia mengelak kita bercakap perkara yang sia-sia. Dan selalu mengingatkan kita tentang Allah. Allah, dosa dan pahala. Okey. Takat tu slide cikgu. Lepas tu sebelum tu cikgu nak kamu tengok muka surat. Okey, yang muka surat 72. Dia kata sini baca dan bincangkan. Okay, contoh percakapan yang baik. Okay, ada situasi kan. Cuba tengok situasi yang pertama ni, kata antara seorang pelajar dan juga makcik. Kata pelajar ni kata, nenek bani saya tolong bawa barang-barang nenek itu. Nenek itu kata terima kasih cuan. Okay. Ini adalah contoh percakapan yang baik. Tengok bila mana kita berhadapan dengan orang tua yang tengah bawa banyak barang, kita minta kita nak bantu dia kan. Lepas tu makcik tu pun berterima kasih pada orang yang tolong dia tadi kan. Sama-sama berterima kasih kan. Kita yang seorang lagi bertolong, seorang lagi terima kasih. Jadi sini berlaku percakapan perbualan yang baik lah kan. Bercakap dengan nada yang baik, panggil gelaran yang betul. Kemudian tengok yang situasi yang kedua. Dia kata, maafkan saya, alias saya terpijak kaki awak. Tidak mengapa, hanya sedikit saja. Maksudnya kita minta maaf bila kita buat kesilapan kan. Lepas tu orang yang alias tu memaafkan. Jadi bila sini tak adalah berlaku pergaduhan. Kalau kata contoh, kalau kita dah terpijak kaki orang, kita tak minta maaf, orang pun akan rasa nak marah kan. Jadi bila mana kita minta maaf, kita rendah diri kita minta maaf, orang pun tak jadi nak marah. Orang akan cakap tak apalah kan, macam tu kan. Okay, so situasi ketiga dalam kereta api. Seorang pelajar ni dia nampak seorang kakak yang mengandung kan. Dia jemput duduk lah kan. Kata, kakak silakan duduk di tempat saya. Okay, kakak tu kata terima kasih. Ini budi bahasa. Bila mana kita nampak orang yang lebih memerlukan, kita bantu kan. Nombor 4. Dalam situasi dalam kereta api juga, tapi tengok situasi dia agak berbeza. Tak ada orang duk ngumpat-ngumpat, semua duk baca. Sama ada baca buku ataupun baca Al-Quran ataupun berzikir. Tak ada istilah ngumpat-ngumpat. Yang ni mengisi masa lapang masa yang ada ni dengan
kita berzikir dan sebagainya lah kan. Kemudian tengok ni, yang ni bila mana dalam kereta api dan sebagainya kamu bercakap buat, bila orang tegur kamu mengakulah kesilapan kan. Jangan kata kita marah balik kan. Kadang kita tak sedar benda apa yang kita buat tu boleh mengganggu orang lain kan. Jadi kata bila mana orang tegur, kita kena betul lah muhasabah lah diri sendiri kan. Jangan kita pula pergi marah orang lain kan. Okey, setakat tu untuk tajuk ni. Okey, sekarang ni apa cikgu nak kamu buat? Cikgu nak kamu buat nota berkaitan dengan tajuk ni. Pertama sekali kamu tengok muka surat yang awal tadi. Okay, tu tajuk yang ni tak payah salin. Hadis tak payah salin. Muka surat ni tak payah salin. Cuma ayat ni kamu kena salin. Hadis ni kamu kena salin. Dan juga maksud dia kamu kena salin. Kemudian pengajaran hadis salin. Yang ni kamu kena salin. Kemudian yang ni ciri-ciri percakapan yang baik pun buat juga. Ciri-ciri percakapan yang tidak baik pun sama buat. Lepas tu akibat bercakap perkara yang tidak baik. Dan juga last sekali panduan untuk meninggalkan percakapan yang tidak baik. Okay, kamu salin sampai sini. Okay. Salin dalam buku latihan kamu lah. Kamu nak buat bentuk macam mana tak kisah. Tapi lukis tak perlu lukis. Tapi kalau kamu nak lukis pun tak ada masalah. Cikgu okey saja. Kalau kamu rajin, yang ni tak perlu. Yang ni tak perlu. Tak perlu salin apa. Setakat tu sajalah kita punya kelas kali ini. Okey, jadi kamu ada dua benda yang kamu kena buat untuk hari ini. Pertamanya kamu kena salin nota. Kedua, kamu kena baca ayat hafazan yang cikgu bagi sebelum ni. Jadi nota ni cikgu nak kamu hantar hari ini. Kamu salin, kamu hantar ini. Ayat hafazan tu kamu hafaz. Minggu depan hari Selasa cikgu akan tanya seorang-seorang. Okey. Tak ada apa, cikgu sudah kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.